Saya menjemput Ustazah untuk memberikan ceramah beliau yang bertajuk Andai Ini Ramadan Terakhirku. Jadi, falyatafadhali mashkura. Nama Ustazah? Ustazah nama Fatimah. Okey. Boleh. Okey. Boleh ya? Okey, boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam dua orang je ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru macam 20 orang. Mari sini jadi nak cakap Ganu Ustaz. Sebab Tok Guru kita orang Ganu kan. Masya Allah. Memang saya orang Ganu pun. Jadi sedap. Cakap Ganu ni sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih, penghargaan kepada pihak penganjur yang menjemput. Saya bukan datang nak berceramah macam pengurusi cakap dijemput untuk menyampaikan ceramah kan, sebab saya memang tak layak untuk berceramah di sini. Memang tak layak pun menyampaikan ceramah. Yang selalu bercakap-cakap tu hanyalah berkongsi dan menyampaikan. Ilmu tu ada pada dada alim ulama. Kita ni hanyalah orang tengah yang menyampaikan ilmu yang Allah ilhamkan kepada para alim ulama, yang mereka tumpahkan pada kitab-kitab, buku-buku, bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Masya Allah, Allah memilih di kalangan hamba-hambanya untuk menyampaikan, diberikan sedikit kepercayaan terhadapnya oleh manusia kan. Orang beri kepercayaan kepada saya, orang minta untuk saya sampaikan. Jadi saya hanya menjalankan amanah untuk menyampaikan. Lagi-lagi tempat yang sangat saya segani. Walaupun jemputan ni sebenarnya pihak ni dah jemput awal lagi, tapi tak sampai maklumat, wallahu alam bagaimana. Saya ni bila Tok Guru, saya panggil Tok Guru ya, Tok Guru tu maksudnya Dr. Zulkifli Al-Bakri lah. Bila Tuan Guru Dr. Zulkifli Al-Bakri, walaupun mungkin Tok Guru tak tahu pun saya yang dijemput, wallahu alam. Sebab Tok Guru kita sibuk kan, jadi diserahkan kepada tim-timnya. Tapi bila atas tiket dan jemputan yang berkaitan dengan Al-Fadil, Tuan Guru Doktor, nak sebut Dr. Yusuf Al-Qadawi, subhanallah, sebab sinonim kan, Dr. Zulkifli Al-Bakri, maka saya memang tidak berusaha sedaya upaya walaupun macam mana pun jadual untuk mengutamakan. Sebab saya berpegang pada satu amalan yang saya pun bukanlah beramal istiqamah, tetapi siapa yang memuliakan guru, walaupun kadang-kadang kita belajar sikit tapi faham banyak. Ada orang belajar banyak, faham sikit. Ada orang belajar sikit, beramal banyak. Jadi kesan barakah ni luar biasa. Barakah kita dan sahabat-sahabat, staf-staf di sini, tim-tim di sini yang Allah pilih bersama dengan Tuan Guru Dr. Zulkifli Al-Bakri adalah orang-orang yang terpilih. Jadi kalian pun adalah orang-orang yang mulia, dimuliakan Allah. Jadi saya datang, subhanallah, bukanlah satu penghargaan. Bukanlah saya ini, saya rasa kerdil, begitulah ya, lebih kerdil daripada kerdil. Terima kasih banyak di atas jemputan, iaitu Pustaya Cahaya Kasturi dengan kerjasama Maktabah Al-Bakri dan Charity Care Malaysia. Oh, banyak kerjasama. Siapa Charity Care? Ada ke pihaknya? Oh, ada yang angkat tu kan, anak tu. Oh, dia Charity Care. Ni baju biru ni. Subhanallah. Anak siapa ni?
Oh, tu ayahnya, Masya Allah. Ahli jemaah ke ataupun tim staff di sini juga? Oh, ni cari tiket. Tu baju tu. Ni cari tiket lah ni. Masya Allah. Memang ada kaitan dengan Dr. Zul ke ataupun NGO lain? NGO lain yang bersama-sama dengan Sahih Bukhari ni ke? Tak sebab subhanallah azim kan, akan diagihkan, bukan dijual lah Ustaz, untuk diagihkan. Subhanallah, saya dah nampak tadi dalam bilik tu Sahih Bukhari. Memang niat mesti nak bawa balik ni. Masya Allah, nak belilah Ustaz. Tapi katanya tak dijual. Subhanallah, terima kasih saudari Nur Fatimah Atirah binti Ghazali, pengerusi majlis. Kemudian Ustaz Razif bin Muhammad Fuad depan kita ni, Syekh kita ni. Malu Ustaz ni, saya depan Ustaz ni, orang alim. Pengurus strategik Maktabah Al-Bakri Sendian Berhad, Ustaz Muhammad Osman bin Muhammad Noh. Ada Ustaz? Oh tu Ustaz, Masya Allah, orang muda. Timbalan program Daurah Ramadan. Umur berapa? 26. Nampak macam 16. Subhanallah. Saudara Muhammad Arif Farhan bin Ahmad, pengerusi Charity Care Malaysia. Ada ke? Subhanallah, orang muda. Oh, hebat. Umur apa? Tanya umur orang masa live kan? Tak, kita rasa macam kagum bila orang muda yang pengerusi. Masya Allah, Allahu Akbar, hebat. Semangat-semangat orang muda ni. Subhanallah, dalam keadaan bukan gejala kita nak sebut orang muda hilang identiti sebab lahir dalam zaman media sosial, gadget kan. Hidup tu banyak dibentuk dengan media sosial, tapi ada golongan pemuda-pemuda yang masih hidup dalam alam nyata, bukan alam media sosial. Jadi menggembeleng masa, tenaga, fikiran, ilmu yang ada untuk buat perkara-perkara seawal usia muda ni. Masya Allah. Seterusnya, muslimin-muslimat dikasihi sekalian, kami terlibat secara aktif NGO pun dalam 2 tahun ni kan. Maksudnya dah tua jugalah, dalam start masa umur 37. Jadi kamu bawah 30 kan Ustaz? Betul kamu Ustaz? Masya Allah, hebat. Alhamdulillah, kepada sahabat-sahabat yang berada secara live yang hadir, wallahu alam, pada malam yang barakah ini, masa yang diberikan kepada saya lebih kurang 45 minit. Jadi lebih kurang setengah jam je lagi ya. Pukul 9. Sekarang pukul berapa? Sekarang 8 suku. Jadi saya sehingga pukul 9. Betul lah 45 minit. Sedang elok lah ya. Jadi kita termula awal. Patut mula 8 suku kan. Jadi alhamdulillah, subhanallah, muslimin-muslimat yang dihormati, Masya Allah, saya sedang memegang satu buku yang terbaru, edisi kemas kini, Ramadan Al-Mubarak, Fadilat dan Hukum Puasa. Buku ni yang disusun oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Subhanallah, tuan guru kita lah. Saya sampai tadi, ya, ini buku keluaran kami. Masya Allah, buku Ramadan memang sangat banyak di pasaran. Tapi bila sampai, saya terus tanya tim Dr. Zul, ada tak buku Ramadan yang Dr. Zul yang terbaru? Mungkin dah ada beberapa yang lain ya Ustaz, Masya Allah. Jadi saya teruslah akan gunakan buku ni. Boleh tak kalau malam ni ada banyak tak? Ada banyak kan? Masya Allah. Kita agihkan terus, boleh? Kita agihkan terus kepada semua yang hadir malam ni. Agihkan terus, dan insya Allah pihak kami macam mana ya? Nanti kita bincang lah. Kita bincang. Bukannya mana-mandai agih, maksudnya nak cakap live ke, maksudnya insya-Allah akan bukan nak kata ihsan ya, kami yang akan ni. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat, sebab beza sangat bila kita hadir majlis ilmu dengan melihat kepada buku ataupun kitab, dengan kita hanya dengar saja. Sebab ada orang mendengar majlis ilmu dengan telinga, ada yang mendengar dengan hati, ada yang mendengar dengan akal. Jadi sebab itu kita kena, mata kita pun melihat, sama-sama baca, sama-sama menelaah. Sebab itu kalau kita belajar mana-mana pun, sekolah rendah, sekolah menengah sampai mesti ada buku, betul kan? Mesti ada catatan, mesti ada buku rujukan ke, buku teks ke.
Jadi begitulah bila kita nak menghadapi bulan Ramadan ni, yang membezakan Ramadan antara kita adalah ilmu. Orang yang masuk ke bulan Ramadan dengan ilmu, dengan tidak perbezaan yang sangat besar. Perbezaan yang jauh sangat. Contoh macam ni lah. Kalau buat donat kan, orang perempuan buat donat. Siapa pernah buat donat? Saya pun tak pernah buat. Pernah buat. Beza tak orang yang buat donat dengan ilmu dengan tak ada ilmu? Beza tak? Bayangkan buat donat tapi tak Google pun. Main agak-agak je. Rasanya donat ini. Kemungkinan tak jadi. Tak gebu, makan minyak. Macam-macam lah, tak jadi. Tetapi dia nak buat donat, dia pun Google. Dia pun tengok YouTube. Itu ilmu lah tu. Lepas tu bila step by step tu dia ikut. Akhirnya dia akan dapat donat yang sebagaimana yang dihajatkan. Orang ramai nak dapat itu ini bulan Ramadan ni. Allah sediakan banyak kelebihan bulan Ramadan. Kalaulah kita masuk bulan Ramadan tanpa ilmu, kemungkinan besar habis Ramadan kita masih orang yang sama seperti sebelum Ramadan. Kita masih orang yang sama, tak berubah. Akhlak ke, kualiti cara berfikir ke, cara bertindak ke, amal soleh ke, dosa belum gugur ke. Sedangkan bulan Ramadan ni bulan yang mana dimakbulkan doa. Kan itu hadis Nabi. Sesungguhnya doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Antara golongan yang tidak ditolak doanya adalah orang yang berpuasa daripada mula sahur sampailah berbuka. Kenapa masih lagi ada doa kita yang belum dicapai, hajat kita belum dicapai? Mungkin sebab kita tidak benar-benar memanfaatkan ruang yang Allah sediakan. Allahu Akbar. Jadi semua dapat dah buku ya? Sebab kita akan berdasarkan guna buku ni. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang tengok secara live, subhanallah, buku ni ada les sekarang, harga asal RM20 pun dah murah sangat, tak payah les lah. Katanya les RM18. Ya, RM20 pun murah sangat. Susah orang nak nyucur. Cakap kan ya, RM20 pun tak apa. Sedap saya pula menentukan. Tapi dia orang cakap RM18. Tak apalah, bila transfer tu bagi je RM20 kan. Satu buku dengan nilai RM RM20. Ini bukan tim sebenarnya. Tak minta pun saya promote. Tak minta. Ya Ustaz, kenapa? Tak apa. Nak buka untuk saya ke? Alih je. Okey. Oh, sebab nampak tu. Oh, nampak dalam kamera kipas. Okey, faham. Nak susuk lah kipas tu. Okey. Kegi salah faham kata susuk. Susuk ni ke? Muka. Orang Terengganu sorokkan susuk. Tak mau bagi nampak, tak nak bagi kelihatan. Payah pula nak translate. Jadi, muslimin muslimat, RM20. Nilainya begitu besar dan akan dapat bersama booklet. Bukan booklet, kita punya kad. Flashcard. Yang sangat menarik. Subhanallah. Tengok tu guru kita tu yang atas kursi hijau tu. Baca buku. Subhanallah. Kan tengok anak kita ni. Seronok bila dia belik buku, lepas tu dapat pula flashcard ni. Bahan bacaan yang wajib ibu bapa usahakan dalam setiap rumah. Kalau betul kita ini umat Islam, kalau tak ada buku pasal Ramadan, malu kita nak ngaku sebagai umat Islam. Sebab rukun Islam salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi, Masya Allah, kalau tanpa ilmu, mungkin puasa kita sama macam budak 10 tahun puasa, 15 tahun puasa. Masya Allah. Jadi, insya Allah, semua dah pegang buku ni. Yang depan ni pun kena pegang juga ni. Semua. Setiap orang. So, kita akan belik. Kita akan buka dan belajar by muka surat. Kita akan pilih muka surat mana kita nak mula. Jadi kepada siapa yang nak beli secara online, anda boleh pergi ke Maktabah Al-Bakri. Ke mana ya Ustaz? Pustaka Cahaya Kasturi. Ya.
Kalau FB pun Pusaka Cahaya Kasturi. Website pun sama. Okey, anda boleh tolong tuliskan ya, Dek, ataupun share nombor telefon. Boleh bagi maklumat pada tim kita. Ada orang ni tak suka beli dengan robot, dia nak WhatsApp, dia nak berhubung dengan orang. Kalau website ni macam beli dengan robot kan. Jadi, anda tuan-puan boleh buka Pustaka Cahaya Kasturi. Itu adalah publication di bawah Dr. Zulkifli Al-Bakri, kerjasama Maktabah Al-Bakri. Okey, jadi cari je lah Pustaka Cahaya Kasturi. Di sana nanti kita akan lihat ada banyak lagi buku-buku lain yang sangat kita perlukan menjadi rujukan seharian. Bab segala solat sunat, bab hukum hakam, bab persoalan-persoalan. Tim Dr. Zul, subhanallah, telah menerbitkan beratus, lebih 300 buah buku. Kan, kita nanti berlawan pula dengan Kori belakang ni kan. Subhanallah. Dia boleh off sekejap kan. Memang jemput ke? Tak. Subhanallah. Tak apa deh, santai-santai, minta maaf deh. Okey, sekarang kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita buka, tengok pada isi kandungan. Tengok pada isi kandungan. Kalau nak baca daripada kulit ke kulit, sampailah maghrib besok. Jadi kita kena pilih. Sekarang kita tengok isi kandungan. Ramadan, definisi, fadilat dan catatan kemenangan. Saya dah belek dah tadi. Masa dapat, alhamdulillah sempat belek. Baca tak lagi lah. Belek dulu tengok isi kandungan. Fadilat Ramadan dan doa. Kemudian catatan kemenangan dalam bulan Ramadan. Menarik sangat bab catatan kemenangan dalam bulan Ramadan tu menghimpunkan tentang kemenangan-kemenangan yang diperolehi umat Islam. Peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah umat Islam. Begitu juga dengan kemenangan apa yang kita dapat dalam bulan Ramadan. Okey. Kita tengok bab yang kedua. Masuk bab pengertian hukum puasa. Pengertian dan pensyariatan puasa, sejarah, mana dalil yang berkaitan dengan pensyariatan puasa dan sebagainya. Fadilat orang berpuasa. Fadilat puasa tu sendiri. Fadilat ni maksud dia kelebihan kan. Orang yang berpuasa dan kelebihan puasa itu sendiri. Fadilat memberi makan orang yang berpuasa. Ancaman kepada yang tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Hikmah puasa. Kemudian hukum wa fatawa as-siyam. Hukum hakam berkaitan dengan puasa. Kita tengok bab yang ketiga. Kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tafsiran surah Al-Qadr. Kelebihan malam Lailatul Qadar. Waktu dan bila berlakunya Lailatul Qadar. Rahsia Allah menyembunyikan bila waktunya Lailatul Qadar. Tanda-tanda malam Al-Qadr. Bab yang keempat, amalan pada 10 malam terakhir. Ada bab khusus ni sebagai persiapan kita untuk mencapai impian dapat Lailatul Qadar. Masya Allah, muslimin muslimat. Insya Allah kita pergi kepada bab yang kedua terus. Terus kepada muka surat 60. Saya dah tanda dah. Muka surat 60. Masya Allah. Jumpa tak? Sebenarnya memang seronok bila kita belajar berkitab. Kita lebih fokus dan terarah. Kalau dok, saya tak tahu menerawang ke mana. Jadi kalau kita menerawang, bila belajar berkitab, kita akan balik semula kepada kitab kita. Kita akan balik semula. Masya Allah, muslimin muslimat. Sebelum kita bacakan tentang bermula bab, kita nak bincangkan tentang fadilat orang berpuasa. Lepas tu kita akan bincang bab fadilat puasa itu sendiri. Saya nak mulakan dengan satu hadis Nabi SAW. Ia merupakan hadis sahih. Ketika itu Rasulullah SAW naik ke mimbar. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan perkataan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Lalu setelah selesai, mungkin selepas selesai khutbah dan sebagainya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu mengucapkan perkataan amin, amin, amin? Tiba-tiba je keluar perkataan amin, amin, amin. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril mendatangiku lalu berkata. Maksudnya yang berkata ni malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril?
Sesungguhnya barang siapa yang dia bertemu dengan Ramadan lalu tidak mendapat keampunan Allah, tidak diampunkan Allah dosa-dosanya, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka dan dia dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril meminta supaya Nabi menyebutkan amin, sebab itu Nabi sebut amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Dia bukan hanya satu ancaman yang disampaikan oleh malaikat Jibril, tetapi beserta dengannya malaikat Jibril minta Nabi Muhammad aminkan sebanyak 3 kali. Ancaman kepada mereka yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak dapat. Antara tujuan utama Ramadan adalah untuk membersihkan dosa. Muslimin muslimat, kalau kita nak huraikan ataupun nak senaraikan fadilat, kelebihan ataupun apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, terlalu banyak. Boleh jadi kalau kita pahalusi beratus-ratus. Tetapi jika kita fikir-fikir, tidak ada yang lebih kita perlukan, tidak ada yang lebih bermakna selain daripada sekiranya kita mendapat pengampunan Allah. Maka kita jadikan sesungguhnya matlamat bulan Ramadan adalah supaya kita dapat pengampunan Allah melalui segala ibadah yang didirikan pada bulan Ramadan. Sebab itu sehingga Nabi SAW menyampaikan sabdanya tadi, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kita ulang lagi sekali. Malaikat Jibril kata apa? Sesungguhnya barang siapa yang bertemu dengan Ramadan namun tidak mendapat keampunan Allah, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Seolahnya teruk sangat. Bukan tak jumpa Ramadan, Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka. Allah memadam nama-nama ahli neraka. Allah memilih mencatat di kalangan hamba-hambanya untuk menjadi ahli syurga. Dan Allah gandakan pahala berlipat kali ganda. Dan kamu masih lagi tidak dapat pengampunan Allah. Kamu masih lagi dengan maksiat kamu. Maksudnya dahsyat sangat. Kalau jumpa Ramadan pun tak diampunkan Allah, seolahnya nerakalah tempat orang yang sedemikian. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu malaikat Jibril setelah sebutkan ancaman tersebut meminta Nabi Muhammad sebut amin, amin, amin. Rasul bukan mendoakan neraka untuk umatnya, tetapi nak menyampaikan dalam pelbagai bentuk. Rasulullah pujuk kita supaya jatuh cinta pada Ramadan dengan khabar gembira. Tetapi di waktu yang sama Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan ancaman supaya ada rasa takut dan gerun. Sebab itu bila kita ada satu doa yang Nabi SAW ajarkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Masya Allah, satu doa dalam kitab Riyadhus Shalihin, panjang sikit doa tu, saya pun tak sempat hafal lagi. Baru sebab sekarang ni kan duduk kuliah Riyadhus Shalihin, jumpa doa ni semalam. Kalau tak baca kuliah berkitab, saya kata saya takkan jumpa doa ni. Kali pertama saya jumpa, ia adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Doa tu sebelum kita tidur, Nabi pesan, hai si fulan, sebelum kamu tidur bacalah doa ini. Doa tu kalau dalam bahasa Melayu, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, dan aku berlindung dengan merasa senang dan rasa takut kepadamu. Masya Allah, kena gabung dua. Rasa senang dengan Allah, rasa tenang dengan Allah, dan rasa takut kena datang seiringan. Subhanallah, kerana macam kita lah. Kita sayang mak ayah kita. Ada waktunya kita sayang sebab kita rasa senang dengan mak ayah kita. Bercerita pun tak perlu nak lapik-lapik, nak luah perasaan senang. Nah, ada kalanya kita menunjukkan rasa kasih sayang dengan mak ayah, meninggalkan dan rasa takut mak ayah kecil hati buat apa yang dia tak suka. Jadi keduanya tu perlu seiring. Kita jaga apa yang Allah larang supaya kita tak nak dapat murka Allah. Kita tak buat apa yang mak ayah kita tak suka supaya kita tak nak mak ayah sedih dan kecewa dengan kita. Jadi subhanallah, Nabi SAW sebut, siapa yang membaca doa ini sebelum tidur, maka dia, sekiranya dia mati pada malam tersebut, dia mati dalam keadaan fitrah.
Maksudnya mati dalam keadaan suci daripada dosa. Fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu an yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Setiap anak yang dilahirkan ada dalam keadaan suci dan fitrah. Maksudnya tak ada dosa. Siapa yang baca doa ni sebelum tidur dengan memahami, menghayati dengan sebenar-benar. Subhanallah, adalah lafaz je. Kena cari dalam bab yang ketujuh dalam kitab Riyadhus Salihin. Tak silap saya dia hadis yang ke-69, bab yang ketujuh, bab yakin dan tawakal. Nanti ada jumpa. Ada jumpa doa ni baca sebelum tidur. Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hadis yang kita bacakan tentang ancaman tadi tu sebenarnya panjang lagi. Dia ada 3 golongan. Golongan yang kedua, Nabi bersabda, barang siapa yang saat hidupnya di dunia ada ibu dan ayah namun tidak berbakti, tak buat baik, sehinggalah mati ibu ayah, meninggal ibu ayah, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka dan ia tidak dapat rahmat Allah. Walaupun hidup dia bahagia ke, kaya ke, senang ke, hidup bukan dalam rahmat Allah. Dan golongan yang ketiga, Malaikat Jibril menyebutkan, iaitu mereka yang apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia jauh daripada rahmat Allah. Yang ketiga ni tak disebut dicampakkan ke dalam neraka, tapi dia akan jauh daripada rahmat Allah. Yang pertama dan yang kedua akan dicampakkan ke dalam neraka. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka alhamdulillah, kita ucap syukur pada malam ini, sama ada hadir di sini ataupun di alam maya, Allah berikan kita peluang untuk menuntut ilmu. Sebab ilmulah yang membezakan puasa orang awam ataupun puasa orang khusus, ataupun khususan khusus. Wallahu a'lam. Agak betul lah ya Ustaz. Masya-Allah. Maksudnya yang membezakan tu antaranya adalah asbab ilmu. Betul lah, asbab sahur. Tapi kalau bukan sebab ilmu, bagaimana kita nak tahu kelebihan bersahur tu sendiri? Sebab ramai orang dia bukan sahur, dia sapa. Dia sebelum tidur dia makan. Lepas tu dia kata, kira sahur lah ni sebab dia tak nak bangun awal. Dia tidak dapat kelebihan yang Allah sediakan ketika waktu sahur. Sekarang dalam firman Allah, Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, mereka ni memohon pengampunan kepada Allah. Sebab itu kalau ditanya, subhanallah bau tegang tadi tu hampir nak baca doa tidur ya. Sebab itu kalau zikir yang paling afdal waktu sahur tu istighfar banyak-banyak. Nak selawat boleh, zikir lain pun boleh. Tapi itu disebut di dalam Al-Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka itu beristighfar. Waktu sahurnya ada waktu di antara jarak sebelum subuh. Lebih kurang dalam 50 ayat Al-Quran dibacakan. Maksudnya dekat-dekat dengan waktu subuh. Berjuang nak bangun awal ni. Tetapi itu waktu yang subhanallah ada kelebihan dan fadilatnya. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, kita akan baca muka surat 60. Fadilat orang berpuasa. Tajuk kita, andai Ramadan ini yang terakhir. Subhanallah, andai ini Ramadan yang terakhir. Andai-andai, tak terasa sangat andai kan. Umur 20 nak andai macam mana? Rasa boleh hidup 40 tahun lagi kan? Jadi macam mana ya kita nak merasakan bahawasanya macam mana ya nak merasakan bahawasanya ini Ramadan yang terakhir. Saya cerita insya-Allah ringkas je. Masa saya ketika buat umrah tahun 2017, ini umrah kali pertama. Encik suami ada kat belakang tu. Mana encik suami? Tu masya-Allah. Okey. Subhanallah. Masa nak balik daripada umrah, macam esok nak balik kan. Yang ada yang ikut rombongan umrah tu bersama adalah kita panggil, kalau orang alim Thailand ni kita panggil baba kan. Bukan baba kan, baba. Yalah kalau Indonesia kiai, sini tuan guru. Jadi kalau Thailand ni baba, macam tu lah. Dia tok guru pondok. Lepas tu kita ni jumpa baba. Bukan ayah ya, memang istilah tok guru. Doakan semoga insya-Allah mudah-mudahan tiap tahun dapat datang umrah. Ayat kita, sebab kita seronok. Kita rasa kalau boleh nak tiap tahun datang umrah kan. Doakan mudah-mudahan ni gini-gini. Lepas tu terus dia cakap macam ni. Dia kata, Ustazah, anggap ini umrah yang terakhir. Anggap ini umrah yang terakhir. Sebab kalau Ustazah mengharap untuk bertemu akan datang umrah, Ustazah tak buat yang terbaik.
Esok dah nak kelik dah. Dia cakap-cakap macam Thailand, orang Kelantan, petani. Esok nak kelik dah. Ada masa berapa jam lagi, buat sehabis baik. Sebab Mekah ada lagi, tapi kita belum tentu ada lagi. Allahu Akbar. Ramadan tahun depan mungkin ada lagi, kita belum tentu ada lagi. Jadi bila sebut macam tu tersentak. Sebab bila kita berdoa, kita macam mengharap, kita cakap dengan suami bang tahun depan, kita mari tak tahu ya. Kita mulalah rasa macam ambil ringan dan tidak menikmati, menghargai betul-betul waktu-waktu yang terakhir. Sebab ramai yang waktu-waktu terakhir tu beli belah lah. Sebab pergi beli, lepas tu nak belah kan. Maksudnya, itulah yang terakhirnya. Tetapi bagi yang bila tersentak macam tu, ya Allah, sampai awal sampai akhir tu, sampai rasa menangis nak berpisah dengan Kaabah tu, sebab rasa lepas ni tak jumpa dah Kaabah. Dan mengharapkan dengan kedatangan kali ni Allah terima amalan ni, harap-harap amalan ni boleh jadi benteng daripada api neraka besok. Jadi muslimin muslimat, Masya Allah, kita dah nampak Allah dah tunjuk bila berlaku pandemik, orang muda meninggal, orang kanak-kanak meninggal, tak kira. Mati tidak syarat tua, tidak syarat sakit. Soalannya Allah nak didik kita, kematian itu benar anytime, walaupun tidak ada apa-apa sebab. Bahkan yang mati bukan sebab COVID pun ramai dalam tidur dan sebagainya. Jadi kita cubalah set dalam kepala kita, ini adalah Ramadan yang terakhir. Yang perlu kita rasai saat ini adalah kita berharap sangat kita dapat jumpa Ramadan ni. Subhanallah, berapa hari lagi? 3 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu petang, Sabtu maghrib dah masuk Ramadan. Tapi tak ada siapa yang boleh jamin diri dia boleh jumpa Ramadan ni. 3 hari lagi ke, 3 jam lagi ke, 3 minit lagi ke, tak ada jaminan pun untuk masuk Ramadan. Jadi seolahnya sekarang ni kalau kita belum ada lagi perasaan macam berdebar, rasa tak sabar, rasa macam ya Allah, berdebar, harap-harap dapat jumpa Ramadan ya Allah. Sekarang ni perasaan itulah yang perlu kita ada. Antara perasaan lain yang saya cuba tanam dalam diri saya sendiri, subhanallah, saya merasakan bahawa inilah peluang, ya Allah nak sampaikanlah aku ke Ramadan, sebab peluang untuk betul dapat pengampunan Allah. Cuma saya share bagaimana maksud saya nak menaikkan maksudnya keindahan, tak sabar nak jumpa Ramadan ni dan mengharap sangat dapat masuk Ramadan ni supaya dapat berikan pahala yang berganda buat arwah ayah. Kan kita semua ada ibu ayah, sama ada hidup dan ataupun meninggal dunia. Subhanallah, yang mana nanti bila sampai Ramadan, sekarang pun memang selalu sebut begitu, ya Allah, ya Allah, sekiranya ada amalku yang Engkau terima, ya Allah, maka pahalanya buat ibu dan ayahku, ya Allah. Jangan takutlah supaya berkurang dan sebagainya, sebab di sana ada hadis Nabi, apabila di mahsyar kelak ada yang bertanya kepada Allah, ya Allah, daripada mana pahala amalku ini? Lalu Allah menjawab, ini adalah istighfar anakmu. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, soalnya kita nak bertemu dengan Ramadan bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk memberikan pahala yang berpanjangan buat ibu dan ayah kita. Okey, insya-Allah. Ustazah daripada tadi tak baca-baca lagi. Okey, kita tengok muka surat 60. Fadilat orang berpuasa. Fadilat bagi orang yang berpuasa akan mendapat beberapa ganjaran yang tidak ternilainya. Antaranya ialah doa yang mustajab. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila sahabat-sahabat Nabi yang nama Ibnu ni biasanya lazimnya nama mereka adalah Abdullah. Jadi nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebab dua-dua sahabat Nabi kan. Masya-Allah, kita sama-sama baca ya hadis Nabi ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya, boleh kuatkan suara insya-Allah. Sebab kalau saya tak buat macam ni, adik-adik kita tak pernah melafazkan hadis Nabi. Sebab dia hadir majlis ilmu, dia dengar je. Sebab biasa ustaz je yang baca, kita dengar. Baca Al-Quran tak baca terjemahan. Kita pula bila hadis Nabi baca terjemahan, tak baca matan. Sedangkan hadis Nabi juga wahyu Allah. Itu kalamu Rasulullah. Jadi dapat pahala juga baca. Okey, kita mula ya. Inna lisaimi inda fitrihi la da'watan
ma turaddu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa mustajab yang pasti tidak ditolak. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa mustajab yang pasti tidak ditolak. Habis tu nak makan ke nak berdoa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Macam mana? Sama ada nak baca doa sebelum buka puasa ke selepas buka puasa ni? Dah serba salah. Kita tanya ustaz kita lah, ustaz. Waktu mustajab ni ketika menunggu nak buka berapa minit ke, ataupun selepas berbuka ke, ataupun ketika berbuka? Ustaz tolong jawab, ustaz. Subhanallah. Lazimnya betul-betul, Masya Allah. Bukan, saya tak layak kata betul-betul tu. Lazimnya kalau macam contoh kalau kami sendiri, supaya ada banyak variasi doa, bila dah lebih kurang 5 minit lagi nak berbuka, masing-masing inilah kan saatnya umat Islam menanti-nanti azan bulan Ramadan lah, iaitu azan maghrib. Seluruh dunia umat Islam menantikan azan. Selain daripada tu terkejut, dah Zuhur. Saya pada tu terkejut-terkejut, buat-buat terkejut kan. Tapi maghrib memang semua menantikan. Seluruh dunia serentak. Bukan waktu yang sama lah. Masya Allah. Kalau kaedah kami bila berbuka sama-sama dengan anak-anak, masing-masing kena doa dan masing-masing aminkan. Jadi seronok bila nak habis giliran tu. Jadi walaupun 10 minit duduk dekat meja makan, dia tak rasalah macam lamanya duduk ketuk-ketuk pinggan ke duduk ni, tak. Tapi kalau seorang je baca doa, dia akan rasa jemu sikit. Sebab yang lain amin, amin, lepas tu menerawang apa. Tapi bila dia dah tahu lepas ni turn dia pula baca doa, dan masing-masing kena berdoa hajat masing-masing lah. Kan ada yang minta mainan pun ada. Tak apalah. Maksud dia faham. Walaupun mak dia beli mainan, tapi dia faham rezeki tu daripada Allah. Dan melalui rezeki Allah bagi pada mak pun, umi dia pun boleh beli mainan. Kadang tu dia boleh doa tu, ya Allah nak Lego, macam tu kan. Kalau masa kecil-kecil lagi, ya Allah nak makan aiskrim. Lepas tu dia buka pintu, umi tak ada pun aiskrim, kata minta dengan Allah, Allah bagi. Kena minta sungguh-sungguh. Lepas tu kita beli. Ini umi bagi. Umi bagi, bukan umi memang umi beli, tetapi rezeki daripada Allah. Dan Allah yang berikan umi boleh berjalan, pergi beli kedai. Hakikatnya daripada Allah. Tanam akidah kepada anak. Jadi anak kecil, cara anak kecil berdoa. Tak perlu kita macam, kalau yang salah kita tegur lah. Tapi dia faham kepada siapa yang dia perlu meminta. Jadi bila nak habis 9 orang, sebab 7 orang anak kan. Tapi yang kecil 2 orang tak pandai lagi lah, bolehlah sikit-sikit. Melatih, sebab kita beriman dengan hadis Nabi, doa orang yang berbuka puasa tidak ditolak. Waktu ini kebanyakan manusia sedang menyibukkan diri dengan hidang, dengan itu, dengan tak sabar-sabar nak buka. Macam mak tu ni juga kadang tu mudah nak marah sebab dah lapar, dah lembek dan sebagainya. Waktu orang sedang sibuk, lalu kita berdoa kepada Allah. Kemudian baca doa, buka puasa, lepas tu makan. Subhanallah, itu adalah satu rahmat dan satu kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Masya Allah. Jadi kita pun ada hajat, ya Allah berilah jodoh yang salihah pada tahun ni, ya Allah. Ni ustaz-ustaz kita ni, orang muda ni, dah nikah belum ni? Ustaz dah nikah? Belum lagi. Pengerusi care kita ni. Tak ingat kan? Ingat care je belakang. Apa dia tak di care? Subhanallah. Charity care ni. Semua ni saya rasa macam belum nikah lagi kan? Subhanallah. Sebab banyak sangat buat amal kebajikan kan? Tak sempat fikir kan? Masya Allah. Doa kan, ya Allah kurniakanlah isteri yang salihah ya Allah pada tahun ini ya Allah. Sebut tu pada tahun ni, ya Allah kurniakanlah isteri penyejuk hati, penyejuk mata ya Allah. Ulang-ulang, fokus sungguh-sungguh. Saya ni kan buat doa minta jodoh ni daripada sekolah menengah lagi dah start doa. Ni sekolah menengah ya? Adinda, sekolah menengah. Dah doa belum nak dapat suami yang baik? Belum lah tu. Itu siapa? Maknya sebelah. Maknya situ. Itu 2 beradik. Tapi ada cerita kenapa saya start awal sangat. Bukan sebab gatal.
Saya sekolah menengah Muhammadiyah Libanat Kota Baru Kelantan, perempuan belaka, tak ada lelaki. Macam mana boleh fikir nak doa pasal dapat suami soleh? Sebab ada seorang ustazah, seorang guru. Saya ni memang duduk meja mesti paling depan yang bersama dengan guru. Guru ustazah ni suka borak. Dia tanya satu hari, masa tu tingkatan 3 gitu kan. Asma, dah doa belum? Oh, Kelantan dia. Dah doa belum? Doa apa? Nak boleh suami baik. Ustazah ni malu dok mikirlah kita. Kan mana mikir? Malulah. Zaman tu Facebook semua tak ada. Drama-drama bukan macam zaman sekarang. Jadi feeling-feeling tu tak ada lah feeling sangat. Tapi ustazah ni cakap apa? Dia kata, Asma dengar molek. Antara rezeki yang paling besar Allah beri kepada wanita dapat suami yang baik. Bagi lelaki dapat isteri yang baik. Kalau tak boleh rezeki-rezeki lain pun tak apa. Boleh rezeki ni nikmat yang besar, dia kata. Sebab apa dia cakap begitu? Bila banyak kali dia ulang, pernah satu hari dia kata, Allah uji ustazah Asma. Suami tak semaya, suami sekian-sekian. Ustazah duduk doa sampai sekarang. Maksudnya dia macam meluah. Padahal saya pelajar sekolah menengah kan. Lepas tu dia kata, zaman ustazah pun susah dah nak boleh suami baik. Zaman Asma lagi payah. Dia tu gitu. Setiap kali lepas semaya, jangan tinggal minta boleh suami yang baik. Start pada tu saya minta malu-malu dengan Allah. Ya Allah, beri suami yang baik. Oh, macam tu kan. Malu. Sebab macam kita tak fikir. Tetapi hebatnya pendidikan seorang guru tu kan. Sebab itu subhan dengan anak saya ni pun walaupun masih sekolah menengah, doa, ya Allah berilah pasangan yang baik, ya Allah. Jadi apa yang kita nak minta ni? Ustaz-ustaz, minta. Berjuang. Tetapi berkahwin, ada pasangan, itu akan menyempurnakan sebahagian agama. Ustaz orang soleh, orang baik. Masya Allah. Oh, ustaz kena ceramah pula kan? Minta maaf ustaz bagi semangat. Subhanallah. Perlu ada zuriat, keturunan yang menyambung perjuangan daripada benih-benih orang-orang soleh, orang-orang baik. Masya Allah. Muslimat minta sungguh-sungguh dengan Allah. Yang mungkin pernah mengalami kepahitan dalam hidup dan sebagainya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Saya cuma bagi idea. Doa apa kan kita nak minta ni waktu mustajab. Minta. Kita boleh minta apa saja. Ustazah nak minta kereta boleh tau. Nak minta kereta. Apa tak bolehnya? Memang Allah jadikan dunia dan isi ni untuk manusia. Manusia pula ada pula golongan mana yang Allah beri dengan penuh cinta. Bukan dengan istidraj. Orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang bertakwa. Kalau kita rasa kenderaan itu kita perlu dengan jumlah anak, perlu kenderaan yang lebih baik dan sebagainya, kita minta tak ada masalah dengan rezeki yang halal dan barakah. Allahu Akbar. Jadi waktu buka puasa, capur belaka deh, kecik Kelantan, kecik Ganu. Okey, kita nak baca hadis yang seterusnya. Boleh baca ya? InsyaAllah sama-sama semangat, duduk tegak. Semangat Ustaz deh. Tahu nanti jumpa lagi sekali, ada orang rumah dah deh. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, minta maaf, ini adalah doa. Okey, bahawa bila mendengar Abdullah bin Amr berdoa ketika berbuka puasa. Tak apa, yang ni saya baca ya. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li zunubi. Kemudian subhanallah, ada lagi doa-doa yang lain dalam buku ni. Bismillah, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Allahumma laka sumna wa ala rizkina aftart wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan yang ketiga sekian-sekian. Tak apa. Subhanallah. Tak apa. Memang nampak tu kan berusaha si ayah tu kan nak menenangkan. Tengok tu. Tengok semangat. Tengok Ustaz, tengok tu. Kiri kanan anak. Subhanallah, Allah akbar. Cik suami saya kan duduk situ. Kita gitulah, anak kiri kanan, depan belakang. Kecil-kecil kan, rapat-rapat. Masya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada hadis Nabi yang lain menyebutkan antara orang yang tidak ditolak doanya adalah orang yang berpuasa. Jadi sepanjang puasa itu adalah waktu mustajab doa. Okey, kita tengok pada muka surat 63. Jadi siapa yang beli buku ni nanti, insya-Allah dia akan dapat apa?
siapa yang memiliki dan beli akan dapat doa-doa yang maksud daripada sahabat-sahabat Nabi yang menjadi amalan sahabat Nabi ketika nak berbuka puasa. Kalau ada orang tanya doa apa Ustazah, habis dah doa minta keinginan ni. Antara doa yang Nabi kerap baca, disebut dalam riwayat yang sahih, ada yang sahih, sahabat, saya tak ingat sahabat Nabi ataupun isteri Nabi menyebutkan, antara doa yang paling sering Nabi baca, paling kerap Nabi baca, paling banyak Nabi minta dengan Allah adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya, setakat tu. Jadi subhanallah, kalau kita tak ada idea doa apa nak ulang-ulang banyak-banyak kali, ulanglah doa itu sebanyak-banyaknya, sebab ia adalah satu doa yang merangkumi segala yang kita perlukan. Kita minta apa? Dunia yang baik, rizki baik, isteri yang baik, anak yang baik, semua terkandung dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku kehidupan di dunia ini baik, termasuk jiran yang baik, rizki yang baik, pekerjaan yang baik, semua. Jadi soalannya bila kita baca doa tu tak perlu nak hurai banyak sangat list-list apa yang baik-baik tu. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat baik. Start daripada mahsyar baik, dihisab baik, timbangan mizan baik, semua baik. Sampai berakhir kebaikan yang sebenar-benar itu di syurga Allah. Wa qina azabannar, dan dapat memohon keselamatan, perlindungan daripada azab api neraka. Ulang doa-doa itu sebanyaknya. Tambahlah doa-doa yang lain, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, sekarang kita buka muka surat 63. Muka surat 63, kita sama-sama baca hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna saima fi ibadatin wa in kana naiman ala firashihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ad-Dailami, yang bermaksud sesungguhnya orang yang berpuasa berada dalam ibadah sekalipun dia sedang tidur di atas tilamnya. Subhanallah, Allahu akbar. Mulalah lepas tidur, lepas tidur. Bangun, apa tidur ni? Sedang ibadah, dia jawab macam tu kan. Subhanallah, di sini para ulama syarah lagi. Saya pun bacalah kan penjelasan syarah ulama. Tidur yang bagaimana, walaupun dia tidur tetapi pahalanya tetap dapat. Walaupun dia kalian tidur. Mereka yang tidur dalam keadaan penat melakukan ibadah. Baca Quran, ngantuk, tidur sekejap nak hilangkan ngantuk. Bangun ambil wuduk, sambung balik baca Quran. Tetapi sekiranya dia berniat dengan tidur itu untuk mengurangkan letihnya berpuasa, maka boleh jadi makruh. Subhanallah. Jadi dia tidur. Jangan kejut ya, 10 minit dekat maghrib baru kejut. Dia bangun waktu untuk solat. Jadi na'udzubillah, maka rugilah peluang kita sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Man shoma Ramadan atau kama qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada siang hari Ramadan, dan hadis riwayat yang lain menyebutkan barang siapa yang mendirikan Ramadan. Maksudnya menghidupkan Ramadan bukan hanya dengan puasa, tetapi dengan Al-Qurannya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan beri makan orang berbuka puasanya, dengan hadir majlis ilmunya, dengan bekerjanya. Subhanallah, maksudnya hidupkan bulan Ramadan ini bukan hanya dengan puasa, tapi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia ampunkan segala dosa-dosa yang terdahulu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, satu ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan saja. Kalau kita katakan puasa, bulan lain juga ada puasa. Sedekah, bulan lain juga ada sedekah. Tarawih, betul? Yang satu-satunya ada di bulan Ramadan adalah tarawih. Subhanallah. Dan ibadah tarawih ni satu ibadah yang mana kita ni diminta untuk berdiri lama, berdiri. Saya nak tanya muslimat, bila waktu kita lama berdiri atas muka bumi ni? Sebab apa? Biasanya sebab apa kita lama berdiri? Muslimat. Biasa orang Puang, cakap gana pula dah. Orang Puang, dia duduk cacang. Jadi confused, duduk ke cacang?
Orang Ganung kata duduk cacang. Maksudnya berdiri. Cacang tu berdiri. Tapi ayat dia duduk cacang. Maksudnya sila berdiri. Cacang. Bila waktunya kita orang perempuan, orang puan berdiri lama. Waktu kita di dunia. Bila waktunya kita berdiri lama? Orang lelaki nak tolong jawab. Waktu shopping. Betul tak? Betul tak orang puan waktu shopping? Ke pilih handbag 5 minit je? Ya ke 5 minit? Kalau pergi Sorgo tu habis pusing. 7 kali tawar. Ada jawab kenang. Tapi nak pastikan pilihan betul-betul tepat, ya pergi pusing lagi sekali lagi. Maksudnya lama berdiri sama ada berjalan ke berdiri lama. Mungkin waktu shopping. Mungkin waktu beratur nak tunggu masuk bank. Mungkin waktu, tak tahulah waktu main bila? Waktu apa? Masak. Betul juga tau. Masya Allah. Kita ada tak saat hidup di dunia ni, waktu lama kita berdiri untuk Allah. Lama kita berdiri untuk Allah. Bila waktu kita berdiri untuk Allah? Tak ada. Kecuali waktu solat je. Betul tak? Yang lain tu berdiri sebab masak, sebab shopping, sebab beratur, sebab untuk urusan-urusan dunia. Bukan tercela, tak ada masalah. Dalam bab berdiri ni, ini ilmu yang baru juga saya dapat alhamdulillah semalam bersama dengan Ustaz Imam Muda Ashraf. Jadi dia kupas pasal bab berdiri. Sebab ada persoalan orang tanya, boleh tak nak solat tarawih duduk je? Boleh tak solat tarawih duduk? Tak ada masalah, boleh duduk, boleh. Duduk tahiyat ke duduk? Daripada awal sampai habis. Sebab kita kata nak santai-santai lah, nak rehat-rehat je. Sah. Tapi di sana ada hadis Nabi lah. Pahala jadi separuh lah berbanding orang berdiri. Kalau tak sihat, insya-Allah penuh lah pahalanya. Kita faham lah. Tapi ni orang yang sihat. Macam saya tak ada apa-apa tapi nak pilih duduk. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia kupas dari sudut berdiri. Bab perihal berdiri. Ulama bincang pasal berdiri ni. Manusia akan berdiri paling lama di mahsyar. Katanya paling pendek lebih kurang dalam kebiasaan, paling pendek lebih kurang dalam 40 tahun. Ada riwayat kata 30 tahun. Dan berdiri paling lama manusia di mahsyar dikatakan 50,000 tahun. Sehingga kan manusia di mahsyar kelak minta dengan Allah masuk campak je dalam neraka. Sebab dah tak tahan dah berdiri lama di mahsyar ni. Dengan segala azab mahsyar, dengan susah payah mahsyar, dengan peluh yang digambarkan ada sampai lutut, sampai minta biarlah dicampakkan dalam neraka sebab tak larat dah berdiri. Bukan buat apa-apa, berdiri saja-saja. Subhanallah. Jadi sebab itu, nak beri motivasi bulan Ramadan ni, kita nak gempurkan kembali, apa dia? Marilah kita imarahkan Ramadan ini dengan mengimarahkan rumah Allah. Biarlah mungkin ada orang kata, Ustazah, kita kan masih baru endemik. Tak, kita kata, subhanallah, marilah sama-sama kita imarahkan Ramadan kali ini. Setelah 2 tahun berturut-turut, subhanallah, dengan kita imarahkan Ramadan ini di rumah Allah. Pasal perbincangan mana lebih afdal wanita di masjid ke di rumahnya dan sebagainya, pergi masjid kalau ada fitnah. Muslimin-muslimat, fitnah lebih besar ada di shopping komplek. Kenapa bila dikaitkan dengan masjid, tiba-tiba timbul fitnah perempuan pergi masjid dan sebagainya. Sedangkan orang yang pergi masjid, perempuan-perempuan pergi masjid, kebanyakannya tak ada yang seksi. Tutup aurat elok, laluan pintu yang berbeza. Kan, lelaki pula pergi dalam keadaan menyucikan hati. Masing-masing nak menyucikan diri. So, kemudian dalam keadaan semua terjaga. Shopping komplek tu lebih lagi tempat maksiat. Bukan saya kata tempat maksiat. Lebih lagi terdedah kepada maksiat. Dengan buka auratnya, dengan bergaul bebasnya dan sebagainya. Tapi tidak dikaitkan pula apa hukum wanita pergi ke shopping komplek. Ni kita bukan nak kupas macam mana ya muslimin-muslimat, sebab bila setiap kali datang ni timbullah perbahasan wanita mana lebih afdal. Sebenarnya ni dah dikupas oleh alim ulama melalui Jabatan Mufti dan Persekutuan ketika saya bersama tuan guru kita berada di sana, dah kupas panjang bagaimana di sana Dr. Syekh Dr. Yusuf Al-Qadari menyebutkan wanita itu lebih afdal salatnya, maksudnya ibadahnya, salatnya itu di masjid ataupun di surau musalla dengan syarat ia tidak ada fitnah baginya, kemudian ia lebih mendatangkan rasa khusyuk, lebih meningkatkan kualiti ibadahnya, menambahkan ilmunya. Tapi jika pergi ke masjid itu menjadikan satu bentuk maksiat,
jumpa kawan jadi ngumpat, maka lebih baik kat rumah lah. Masya Allah. Kan muslimat, bila kita pergi ke masjid, kita solat tarawih bersama-sama, kita rasa syiar tu, rasa suasana malam Ramadan, berbanding kalau solat seorang-seorang dekat rumah dan sebagainya. Jadi siapa yang nak pegang kata afdal di rumah, bahas gini-gini, tak apa, silakan. Siapa yang nak pegang kata kita mengambil kelebihan solat berjemaah di masjid, perjalanan saja gugur dosa, dinaikkan darjat apa sekian-sekian, ada surrounding yang baik, meningkatkan rasa khusyuk. Kita kadang-kadang kat rumah akan angkat takbir, Allahu Akbar. Kenapalah tak keluar ayam siap-siap rendam, kalau tak sedang elok boleh masak kan, contoh. Macam-macam sebab nampak ni duduk dalam rumah. Tapi bila melangkah ke masjid, kita soalannya sedang hijrah. Masuk je dalam masjid, kita rasa suasana, ya Allah, kadang tu terus naik bulu roma, rasa nak menitik air mata kan. Suasana tu membentuk. Dan benda ini biasanya motivasi kuatnya bulan Ramadan lah. Kalau bulan Ramadan pun wanita-wanita tidak boleh menikmati manisnya suasana, keindahan solat berjemaah di masjid, bulan lain lagilah jauh. Jadi subhanallah, kita saling menghormatilah pendapat dan pegangan masing-masing. Siapa yang nak pergi ke masjid imarah silakan. Tapi tahun ini insya-Allah saya juga nekat bawa anak-anak kan, mana yang boleh bawa ke masjid. Kita imarahkan masjid, solat berjemaah di tarawih dan sebagainya. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi, jadikan motivasi tarawih itu, ya Allah, mudah-mudahan dengan kita berdiri lama kita berdiri tarawih sebab banyak rakaat. Mudah-mudahan dengan itu sekejaplah kita berdiri di akhirat kelak. Sebab kita dah lama berdiri di dunia dahulu. Bila datang bulan Ramadan, kita solat sampai berapa rakaat? Nak solat tarawih berapa rakaat ni? Siapa yang pernah buat tarawih 20 rakaat? 20 ke 18 ke 22? 20 kan? Ini pun tak habis-habis bahas kan bila masuk Ramadan. Sebenarnya berapa kan? Masya Allah. Saya tak berhajat untuk bahas berapa sebenarnya rakaat tarawih. Namun pada tahun lepas kami cuba dalam keluarga beramal dengan tarawih 20. Berdasarkan perbincangan ahli ulama sekian-sekian, mula-mula anak-anak rasa macam berat. Tapi lama-lama, subhanallah, bila dah biasa ni. Saya masa sekolah Darul Anwar, sebelum Mahat sekolah Darul Anwar, sekolah Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, Tok Guru Ni Aziz. Sana memang buat tarawih 20 rakaat. Betul tak 20? Ke saya salah? Ustaz 20 kan? Ustaz tak apa dah angguk, saya risau. Tak, 20 kan? Ganjil campur witir 23 kan? Subhanallah. Jadi daripada masa sekolah menengah, masa duduk situ, masa awal, masa tingkatan 1 lah sekolah situ, adalah pengalaman. Sana memang solat tarawih itu samalah. Jadi insya-Allah kita saling menghormati juga apa pendapat berapa jumlah tarawih itu. Jadi ada yang buat 8 rakaat, subhanallah. Jangan tak buat, tu je. Jadi semangat, walaupun dengan imam tu macam ingat dah nak landing dah, tiba-tiba sambung lagi. Jangan kecewa. Terus letak motivasi, mudah-mudahan lama aku berdiri ni memendekkan berdirinya di mahsyar kelak. Dan sebagai kesudahan ya, dah pukul 9 kan? Dah tutup dah tu. Pukul apa dik? Pukul 9 lah. Ya, pukul 9. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, muslimin muslimat, baca sendiri, buku dah ada di tangan. Kan berada dalam ibadah, masuk syurga melalui pintu rayyan. Lepas tu dapat menikmati buah-buahan syurga. Itu yang saya kata. Dengar ceramah, dengan baca buku, takkan sama. Penceramah ni, berapa banyak je boleh sampaikan. Penceramah pun tak ada ilmu. Saya ni penyampai je kan. Subhanallah. Tapi ilmu ini ditulis. Sebab itu bila kita baca surah Iqra tu kan, surah Al-Alaq kan, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Yang menciptakan manusia daripada darah beku kan. Kemudian Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Yang macam mana tu terjemahan tu, dengan nama Tuhanmu yang allama bil qalam, yang menyamakan ilmu dengan pena, dengan qalam. Qalam ni pensel. Subhanallah. Kita tahu itu boleh ada tafsir lagi lah maksud bil qalam tu. Namun dari sudut zahirnya, Masya Allah, sebab itu Pustaka Cahaya Kasturi, Maktabah Al-Bakri, antara
ulama Malaysia yang sangat konsisten dengan menulis, kita boleh kira dengan tangan. Tangan ada satu je, dengan jari. Kalau kita masyarakat Islam di Malaysia ni, kalau kita, semua orang ada Facebook, kita boleh tengok orang yang mengupas sesuatu isu dengan tulisan ilmiah ataupun sesuatu isu dengan tulisan santai. Penulisan ilmiah memerlukan rujukan, memerlukan penelitian, memerlukan sifat yang berhati-hati, kena ada ilmu. Perasaan atau tidak, kalau siapa yang biasa follow Dr. Zulkifli Al-Bakri, mengupas sesuatu isu dengan sangat teliti. Sebab itu kadang-kadang orang tanya saya, kenapa Ustazah Asyik sikit-sikit rujuk Jabatan Mufti sikit-sikit ni? Sebab saya kata sebagai seorang penyampai, ia sangat memudahkan. Sebab apa? Siapa saya kalau nak beri pendapat? Siapa saya untuk saya sampaikan? Tapi bila saya bersandarkan dengan tulisan-tulisan orang alim, tulisan-tulisan orang yang ada otoriti, maka insya-Allah ia menjadi satu sandaran kuat bagi saya. Kita pun tenang daripada bimbang takut kita buat salah. Jadi bayangkannya, konsistennya Pusaka Cahaya Kasturi, sama ada melalui e-book, sentiasa keluar e-book. E-book ni, kemudian keluarnya buku bertulis, buku-buku seperti ini, tuan-puan sekalian. Kami pun ada syarikat penerbitan, publication, Hijrah Publication. Cabaran hari ini buku-buku yang bercetak ni, cetak tapi tidak terjual. Kita keluarkan modal, tapi bukan nak balik modal pun jauh lagi. Kita rugi sebab akhirnya kita nak bermanfaat, kita akan wakafkan, kita akan agihkan. Setelah kami terbit beberapa buku, kami dah serik. Dan saya rasa macam kagum dan selut, maksudnya kepada Pusaka Cahaya Kasturi dengan Maktabah Al-Bakri, subhanallah, yang masih lagi istiqamah menyebarkan dan menyediakan bacaan-bacaan ilmiah buat masyarakat Malaysia, buat umat Malaysia khususnya. Sebab apa? Saya dalam bidang penulisan ni, sebab banyak cakap publication, Ustazah, kami tak boleh survive, kami terpaksa berhentikan ni sebab buku fizikal tak laku dah sekarang, orang tak baca buku dah sekarang, subhanallah. Tapi bila nekat tetap nak terbitkan buku-buku, tengok tu dalam kotak semua ni, kita melihat sebab menyambung perjuangan para alim ulama. 4 mazhab, semua alim ulama ni rajin menulis macam-macam kitab. Ulama-ulama muktabar, para mujaddid, mujtahid dan sebagainya, semua menulis untuk ditinggalkan. Sebab itu bila ada alim ulama yang masih lagi tetap teguh istiqamah menulis, kita perlu menyokong. Kita tak mampu jadi tak tidur malam, bersengkang mata dengan ada tim, kita tak mampu. Sekurang-kurangnya kita manfaatkan rezeki Allah beli. Ada orang kata, Ustazah, masalah kalau saya beli, saya tak baca. Inilah antara ketidakfahaman orang kita. Beli handbag tak fikir macam tu pula. Nanti beli tak pakai, tunggulah handbag rosak. Tak rosak-rosak 10 tahun. Bila nak rosak? Beli bab keduniaan tak mikir, beli je dulu. Tak apa beli. Nak tunggu rosak, tak rosak-rosak. Duduk dalam kotak. Buku, subhanallah, dia jadi harta wakaf. Beli, kalau saya beli buku, memanglah kadang suami kata beli bila nak baca. Saya kata saya beli dengan dua niat, sama ada saya baca ataupun ada orang lain yang baca. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Esok ada zuriat keturunan yang baca, lahir zuriat keturunan alim ulama ke yang baca, kita dalam kubur dapat pahala. Dia jadi wakaf kan, terus niat. Begitu, insya-Allah Allah apa yang kita buat berdasarkan niat. Jadi tapi janganlah semua niat untuk orang baca je, kita kena baca. Tuan-puan sekalian, cuba tengok ni. Saya tak akan baca sebab masa dah habis. Dapat menikmati buah-buahan syurga. Ini daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, siapa yang ditegah oleh puasanya daripada makan dan minum yang dia berkehendak, nescaya Allah beri makannya daripada buah-buahan syurga dan beri minumnya padanya daripada minuman syurga. Subhanallah. Siapa yang menahan diri daripada makan dan minum kerana Allah, bukan sebab tak ada makanan, tapi kerana Allah kita tinggalkan makan dan minum, maka kita akan diberikan makan minum buah-buahan daripada syurga. Kita tengok muka surat 66, mendapat kesihatan, amalan mereka digandakan. Muka surat 67, muka surat 68, Allah sahaja membalas pahala mereka yang berpuasa. Muka surat 69, menuju ke syurga. Nabi SAW bersabda, siapa yang menghabiskan hidupnya dengan berpuasa sehari, maka dia akan masuk syurga. Allahu Akbar. Kemudian kita tengok muka surat 70,
Allah akan jarakkan orang yang berpuasa daripada api neraka selama 70 tahun, ada yang 100 tahun. Dan kalau kita tengok lagi, tuan-puan sekalian, barulah kita tahu kita ni jahil. Barulah kita kata, ya Allah, tak pernah tahu pula ni, tak pernah dengar pula hadis ni. Subhanallah, muslimin muslimat, beza kita dapat ilmu melalui dengar dengan melalui baca. Dapat ilmu melalui mata, baca tu kan dengan mata. Sebab pintu kepada hati ada dua. Satu mata, satu telinga. Apa yang didengar, apa yang dilihat akan masuk ke hati. Siapa yang menuntut ilmu dengan kedua-duanya, maka ia jauh lebih berkesan. Dengan mata dan juga telinga. Jadi kita ni kalau duduk dengar, tak ada kitab, tak baca, telinga je, itu yang kita lupa tu. Sebab itulah ilmu tu seolahnya tak duduk lama dalam hati. Tak duduk lama. Lepas tu tidak meresap, tak rasa kemanisan dan tidak ada kekuatan untuk beramal. Jadi Masya Allah, muslimin muslimat, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapatlah sedikit sebanyak manfaat. Saya mohon maaf salah dan silap. Masya Allah, dapatkanlah insya Allah buku ini, hanya RM20, siap dapat ni lagi Dan saya sarankan sangat kepada, saya nak bagi idea je ni, saya nak bagi idea kepada orang-orang yang Allah berikan rezeki yang lebih. Antara kaedah untuk kita jadi orang yang bermanfaat, Nabi SAW sebut khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia, Nabi sebut sebaik-baik manusia, manusia yang paling baik, the good person adalah orang yang paling banyak manfaat kepada manusia. Buku kami, subhanallah, contohlah, kami pun ada terbit berapa buku kan. Ada je pihak orang-orang yang sekali beli buku banyak. 100 dia beli, 200. Bila kita tanya beli untuk apa ni? Saya hadiahkan. Hadiah pada siapa ramai sangat? Yang ni saya hadiahkan pada satu pejabat polis. Ada yang hadiahkan hospital. Ada pernah orang yang datang jumpa saya, Ustazah, buku Ustazah ni saya dapat masa saya menunggu dekat klinik kesihatan. Kebetulan dia mu'alaf. Dia mu'alaf. Dia kata, Ustazah tahu tak buku Ustazah sampai dunia akhirat saya terima masa saya beratur klinik kesihatan. Siapa bagi? Saya tak tahu, tapi ada orang agih-agihkan buku Ustazah ni. Saya kata, ya Allah, dia orang agihkan. Ya, semua orang yang, siapa yang ada tu semua dapat. Maksudnya dia random je dia bagi. Ustazah, untuk maklumat Ustazah, saya mu'alaf. Dan buku Ustazah ni telah memberi jawapan banyak persoalan saya. Sebab saya cuba baca juga buku agama Islam, tapi berat sampai saya tak faham. Saya kata, ya Allah, nampak kita tak tahu kebaikan yang tersebar dengan kita berkongsi tu. Jadi sebab itu kadang-kadang tu kita beli satu kan. Kalau kita ada rezeki lebih, beli terus 5 contoh. Beri alamat, post pada adik-beradik. Kan, post pada orang ni. Mungkin kita tak dapat sangat manfaat, tapi orang yang baca tu lagi dapat manfaat hasil daripada hadiah kita. Sentiasa ada jalan-jalan untuk kita menyebarkan kebaikan dan buat kebaikan. Jadi itu sekadar ilham lah, idea yang kita kongsikan. Ada orang tak terfikir, boleh cakap, lah tak terfikir nak buat macam tu. Sebab ini merupakan satu wakaf, insyaAllah kita bersama-sama dengan perjuangan Pusaka Cahaya Kasturi dan Maktabah Al-Bakri. Boleh pergi kepada link mereka. Sekadar itulah daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimin muslimat, tak apa-apa dik. Bukan nak sambung ceramah, sambungan doa tu tadi tu kan. Alhamdulillah, syukur Allah kurniakan suami yang baik. Tiba-tiba nak sambung kan. Subhanallah, pasangan yang baik ni bukan yang sempurna, tapi yang menerima kita seadanya kan, yang boleh saling melengkapi. Masya Allah, bukan yang sekian-sekian, tetapi boleh sama-sama berjuang di jalan Allah. Itulah yang kita harapkan. Jadi tu je nak sebab tadi saya terfikir nak raikanlah encik suami tu kan. Masya Allah, mana-mana ikut dan menolak tepi egonya sebagai suami, membiarkan isteri ke hadapan dan sebagainya. Itu bukan mudah ya bagi seorang lelaki. Suami yang mengorbankan bahagian dia, sudah tentu banyak bahagian dia gugur. Maksudnya sebab isteri dah penat dan sebagainya, tetapi sabar dan redha. Sebab itu bulan Ramadan ni perkara-perkara berat, ambillah peluang doa sungguh-sungguh. Antaranya itulah doa yang saya sangat suka pesan kepada orang muda,
Itulah antara punca dan sumber kebahagiaan kita hidup di dunia, bila dapat pasangan yang baik, insya-Allah. Okey, lepas tu ada pengumuman sikit. Kami ada bawa lah sikit barang, sudi-sudilah singgah, ada kuma sikit, macam tu lah ya. Mana-mana yang hadir. Terima kasih, saya tengok belakang ada Ufti Farhana, kemudian ada ibunda ni macam pernah tengok. Mungkin sebab katanya surau ini, Masya Allah, siapa tu ya kena? Subhanallah, kenal juga cam-cam, cuma nama tu kan tak ingat. Ya, surau ini akan mula diimarahkan bulan Ramadan ni. Betul Ustaz? Jadi kita buat pengumuman. Saya berada di mana ni? Mungkin ada live tak tertanya-tanya. Saya sekarang berada di surau nama Ustaz? Al-Ma'rifah. Ma'rifah ni pengetahuan kan? Surau Al-Ma'rifah yang bertempat di, diberi nama tempat ni apa? Ya. Tak. Bukan madrasah. Nama apa ni? Minta maaf, saya tak ingat. Kompleks Islam. Okay. Kompleks Islam Al-Abqari. Ini adalah kalau kalian berhajat, contoh nak jumpa Dr. Zu, nak ziarah, nak jumpa dengan tim-tim, nak beli buku-buku yang sangat banyak, nak tengok pustaka di sini, anda cari kampung Kompleks Islam Al-Abqari, Kampung Kubang, Nilai Negeri 9. Dan ini adalah suasana surau. Dek pusing sikit ya. Surau yang masih baru saja dilengkap. Itu datang masih dalam proses renovation. Subhanallah, mungkin ada yang nak merasai suasana. Satu lagi kan idea, kalau kami dulu bulan Ramadan jadikan bulan ziarah masjid. Setiap malam cuba cari masjid yang berbeza, seronok. Masa sebelum pandemik dulu. Sampai anak-anak kata, malam ni masjid mana pula Umi? Malam ni masjid ni, malam ni masjid ni. Nak merasai suasana dan macam apa ni, supaya anak kita ni kenal banyak masjid, pengalaman dia ziarah. Lepas tu ambil gambar. Kita suka pergi ambil gambar mana-mana, tapi yang terbaik kita ziarah rumah Allah, lepas tu ambil kenangan di rumah Allah. Jadi insya-Allah itulah antara yang kita boleh imarah bulan Ramadan. Sebanyak mungkin kita tinggalkan tapak jejak kita di rumah-rumah Allah. Alhamdulillah. Jadi sekian betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi